Begini guys, yang pertama, lebih kurang 10 hingga 15 doktor daripada surat tersebut saya kenal secara personal. Ya, saya mengenali mereka, saya pernah bekerja dengan mereka, saya berinteraksi. Kami doktor-doktor is a small world kita panggil kan, saya tahu. Dan hampir 10 daripada 15 tu yang kata macam-macam tu, dia ambil vaksin. Ini termasuklah kes yang alleged seorang doktor menjual sijil tipu vaksin di Terengganu yang mengatakan bahawa dia menjual sijil palsu kepada orang lain, tetapi dia sendiri mengambil vaksin dengan betul, dengan telus. Maksudnya dia mengambil vaksin dan masukkan ke dalam badan dia. Dia ambil 2 dos, tak silap saya dia juga mengambil booster. Termasuk jugalah doktor-doktor yang menulis surat secara terbuka itu. Mereka adalah kalangan doktor yang sepanjang pengetahuan saya, mereka sendiri telah mengambil vaksin. Termasuklah dos kedua, termasuklah booster. Dan mereka sehingga memberi satu orang kata, okey, vaksin ni lebih baik daripada vaksin ni. Saya nak ambil vaksin ni, saya nak ambil Sinovac saja, Sinovac bagus. Saya nak ambil AstraZeneca saja, sebab AstraZeneca bagus. Ada yang kata sampai booster saya nak Pfizer juga sebab Pfizer bagus. Maka mereka sendiri telah mengambil vaksin, telah mengambil booster, telah memvaksinkan anak-anak mereka kebanyakannya. Tetapi kenapa mereka bagi tahu korang jangan ambil? Itu yang saya tak faham. Kalau nak tengok sijil tipu vaksin tu, yang kes yang sekarang sedang didakwa, alert menjual sijil vaksin tipu. Satu sijil dikatakan melalui berita yang saya baca, satu sijil itu adalah RM2,500. Dan tak silap saya bila saya baca lebih kurang 1,500 sijil palsu dijumpai, yang bermaksud hujung jari hanya dengan memecahkan teknologi 3.75 juta dia dah dapat untung. 3.75 juta guys. Tetapi dia yang menjual sijil tipu itu telah memvaksinkan diri dia. Termasuklah doktor-doktor 113 orang tu. Saya nak tanya dia dah vaksin ke? Dah. Saya pilih vaksin ni, saya pilih vaksin tu, saya ambil booster ni, saya ambil booster tu, suami dah ambil ke, keluarga dah ambil ke, adik-beradik dah ambil ke, dah. Maka kenapa dia orang jual kat korang sijil tipu tetapi dia orang ambil vaksin tu? Sekarang ni telus ke? Jujur ke saya ni bekerja lagi? Berapa banyak dah follower Dr. Mala datang waktu saya bertugas di Jabatan Kecemasan di Columbia Asal Ceras ni. Saya nak ambil gambar pun selekeh punyalah, busynya bekerja sepanjang bulan, 26 hari sebulan untuk dapat gaji hujung bulan. Tak dapat nak earn hujung jari, tak boleh guys. Jadi you all fikir-fikirlah. Hai Ustaz Sani dari Pokok Sena Kedah. Hai Ustaz, I am so humble Ustaz datang malam ini. Kalau Ustaz ada apa-apa soalan boleh tanyakan, dan kalau Ustaz setuju ataupun tak setuju dengan saya boleh nyatakan di ruangan komen. Mungkin kita boleh sembang secara live dalam satu hari nanti. Ustaz boleh share juga post ini. Alright. So guys, saya nak tanyalah ya, kalau saya sarankan satu ubat tu, saya sepatutnya ambil dulu. Dan saya kena tunjukkan pada keluarga saya dan rakan-rakan saya. Kalau saya kata mudarat kepada anda, seperti kalau saya nak kata rokok tu mudarat, arak tu mudarat, maka saya pun kena avoid daripada perkara tersebut. Saya tak boleh nak orang kata preach to you all, tapi tak walk the talk. That's what we all do. Tetapi doktor-doktor ni, mereka mengambil vaksin, mereka protect keluarga mereka, mereka tahu macam mana nak buat proper comparison, tetapi kepada orang awam, mereka berikan berita-berita sekerat sebegitu. Contohnya dengan mengatakan bahawa kalau kamu baca salah satu daripada muka surat tu, dia kata risiko myokarditis di kalangan lelaki muda adalah 1 dalam 3,000 di kalangan lelaki muda yang telah divaksin. Tetapi di kalangan lelaki muda yang tidak divaksin, risiko myokarditis juga 1 dalam 3,000. So apa bezanya you vaksin ke tak vaksin? Dia kata statistik secara keseluruhan memang 1 dalam 3,000, tetapi statistik kepada orang tu adalah 100%. Everybody knows that.
Alright, everybody knows that. Bila you dah dapat, of course lah peratus you is 100%. Tetapi vaksin risiko 1 dalam 3,000. Tak vaksin risiko 1 dalam 3,000. Apa beza dia? Beza dia adalah macam Dr. Musa Nordin cakap. COVID-19 sendiri memberikan risiko myocarditis yang lebih tinggi. Itu yang kita nak cuba elakkan. Betul tak guys? So, doktor yang tidak walk the talk, you all nak dengar ke cakap dia? Okay. Dan berkenaan dengan surat daripada 113 doktor tu, Dr. Musa Nordin pun dah komen mengatakan bahawa diorang punya data yang dia kumpulkan itu sebenarnya tidak komprehensif, statistiknya ke laut dan perbandingannya bukan apple to apple. Dan saya simple je saya nak jawab, kalau dia betul-betul daripada DEPA tu, saya nak tahu daripada 113 doktor tu berapa ramai yang dah vaksin, berapa ramai yang dah lengkapkan 2 dos, berapa ramai dah ambil booster. Itu je saya nak tahu. Suruh dia orang keluarkan data-data sebegitu, lepas tu baru kita sembang. Alright? Dan kalau ada di antara mereka yang nak bersembang di platform Suletin Dr. Malas, saya jemput, saya boleh moderatekan, saya boleh bersembang dengan anda secara terbuka. Viewers pun boleh datang, saya buka invitation ini kepada semua. Kalau anda rasa ada mana-mana doktor nak berceloteh dengan saya, nak bersembang dengan saya tentang isu ini, letak di ruangan komen, nanti kita jemput dia, tengok dia berani atau tidak. Sehingga itu, selamat malam, thank you, bye daripada saya Suletin Dr. Mala. Have a great weekend ahead and happy Pongal kepada semua penganut agama Hindu di luar sana.